Dan letakkanlah kenapa hati sendiri harus berada di Jepun. Jadi saya nak ulas sikit tentang latar-latar tempat di Tokyo yang disinggahi oleh Tasnia Amani itu dengan mungkin lebih spesifik lah. Misalnya ada pandangan juga pada Kak Mazli seperti saya beritahu boleh tak saya nak sebut tentang latar-latar tempat ini lah. Kerana tempat-tempat ni kebanyakan saya dah pernah sampai dan saya rasa memang tepat lah, betul memang betul kenapa dia berada kat sini pada waktu itu. Pertama sekali apabila sampai di Tokyo tu, di lapangan terbang Haneda, Tasnim harus menaiki monorail, turun di Hamamatsucho dan naik kereta api Japan Railway, laluan Yamanote. Dan laluan Yamanote ni sebenarnya dia loop, dia satu bulatan. Jadi kalau tak turun pun nanti akan sampai balik kan. Jadi yang kita naik tu. Dan saya kebetulannya pada kembara saya yang terkini iaitu pada bulan November yang lalu, memang saya duduk hotel saya dekat di laluan Yamanote ni, jadi hari-hari pun saya naik lah. Dan apabila saya lihat kenapa laluan tu digunakan, mungkin itu pengalaman Kak Wali sendiri, tapi saya nampak signifikan dia kerana Tasnim terlepas stesen yang harus dia turun sebagai lawan itu. Dan kenapa dia terlepas? Sebab dia kalau saya orang Kelantan, kalau kita cakap dia koya lah, sejak dalam train tu kan dia berkhayal kerana dan dia perlu berkhayal tu kerana dia sedang menjustifikasikan kenapa dia sampai ke Jepun pada hari itu. Jadi kenapa dia sampai Jepun pada hari itu, saya tinggal kepada pembaca lah untuk ambil tahu, tapi kita dapat lihat signifikan kenapa laluan Yamanote pada hari pertama beliau berada di Jepun. Dan satu lagi latar yang saya suka adalah Taman Shinjuku Gyoen, tempat Tasnim bertemu dengan seorang yang istimewa yang akhirnya membawa beliau kepada seni Geisugi. Dan saya suka tempat tu kerana jarang kita jumpa karya-karya sastra yang mengangkat latar sedemikian. Dan Taman Shinjuku ini juga penting kerana ia menunjukkan kepada kita lah, show bukan tell, menunjukkan kepada kita hubungan orang Jepun dengan alam. Bagaimana orang Jepun menghargai alam dan sangat menyantuni alam lah. Walaupun mereka kita tahu Tokyo itu sebuah kota yang sangat maju dan banyak bangunan tinggi, dan konkretnya berbagai sentiasa ada bangunan baru. Tetapi bagaimana mereka juga menyantuni alam dengan amat baik sekali lah. Dan satu yang mungkin kita boleh curi lah. Dan satu lagi latar yang saya suka adalah Omotesando. Omotesando ni dalam orang kenal adalah lokasi di mana bengkel Kisugi itu, kedai Kisugi itu berada. Tapi Omotesando ni digambarkan oleh pengarang dalam novel ini. Dia bermula dengan Tasnim dan Bayaki, dia berjalan dulu di jalan utama Omotesando yang sangat sibuk, dan kat situ ada banyak pusat beli belah lah, dan kat situ juga berada di situ juga adanya tempat yang kita kenali sebagai Harajuku. Harajuku ni tempat orang muda pakaian pelik-pelik, cosplay apa semua kan. Tetapi di belakang Harajuku, di belakang shopping mall yang besar cantik yang kah semua tu, ada lorong-lorong kecil yang membawa kita kepada kedai-kedai yang berkedai tinggi seperti inilah, di Kintsugi, dan ada sini-sini lain kedai wagachi dan juga sebagainya. Jadi saya rasa memang tepat, memang betul lah kenapa kedai Kintsugi tu kena ada kat situ. So memang nature tempat tu macam tu. Dan antara kedai yang saya suka dekat lorong-lorong yang macam sana tu ada kedai kopi saya suka lah. Nak pergi. Dan kemudian pada bulan November yang lalu, kawan Jepun saya bawa saya ke sebuah museum ukiyo-e di situ lah, Ota Memorial Museum. Jadi saya memang bila saya bayangkan kedai Kisugi tu, saya macam patutlah dia ada kat situ sebab ukiyo-e pun ada kat situ. Ukiyo-e tu adalah seni cetak Jepun. Dia macam lukisan, tapi dia bukan dilukis dengan tangan. Pengkaryanya akan melukis corak tu di atas blok kayu dan menggunakan chalk. Dan sebab corak tu semakin complicated, corak tu semakin complicated lah ukiran kayu tu, sebab dia kena buat lapis demi lapis. Jadi kalau mungkin tuan-tuan dan puan pernah dengar nama seorang pengkarya seperti Hokusai adalah seorang artis ataupun pengkarya ukiyo-e yang terkenal lah. Antara karyanya yang terkenal adalah The Great Wave of Kanagawa, yang macam tempat besar, warna biru, kemudian ada kapal-kapal kecil, kapal-kapal nelayan, kita buat nelayan kecil. Nanti boleh google. Latar tempat lagi dan juga Tsukiji. Saya suka latar Tsukiji tu. Dan latar tu juga memang tepat. Nak pindah ke Tsukiji
Sukiji kita rasa Sukiji tu satu lokasi yang patut dikenalkan lah. Kalau di Tokyo tak ada Sukiji tu rasanya macam tak lengkap. Kerana Sukiji ini pernah menjadi pasar ikan yang paling besar di Jepun. Sekarang pasar dalam dia tu dah pindah ke tempat lain. Tapi pasar luar dia yang kedai-kedai makan semua tu masih ada. Ia seperti saya sebutkan sebelum ini, Sukiji tu bahagi bawa tasnya ke sana untuk menikmati makanan laut yang sekadar halal lah. Dan halal kat sini bukanlah dia ada cok halal, tapi halal tu maksudnya tak ada bahan terlarang lah. Dan tempat tu betul lah perlu dimasukkan, dan saya rasa dia bukan dia macam seperti Kak Nisa katakan, kalau kita angkat kalau benda tu dia makan makanan laut tu bukan di Sukiji, dia tak jadi tau. Dia memang kena dekat Sukiji, dia tak boleh pergi tempat lain, dia tak boleh tiba-tiba dekat ke mana lah, dekat Meguro tu ke makan makanan laut memang tak kena. Jadi saya rasa novel ini sangat menarik kerana ia betul-betul membawa pembaca untuk berada di tempat watak-watak itu berada. Lukisan yang sangat jelas tetapi indah, kerana susunan kata-kata itu tepat. Jadi kita tak ada macam baca ini macam fakta ni macam tak betul, kalau ini pun salah pun tak ada. Dia tak perkara-perkara seperti itu tidak berlaku. Ini mungkin kerana pengarang itu sendiri membantulah pengarang sudah sampai ke sana, bukan hanya melalui Google atau research saja, dan dia memberi kesan yang sangat menyenangkan lah. Itu sebab macam kita rasa sangat dekat dengan watak dan dengan cerita itu sendiri. Sebuah novel yang sangat hidup dan sangat sinematik lah.